tiba-tiba tak ada. So yang kedua Mama Z record guna yang ini. Yash dah bertolak ke Yash? Yang mana? Dah bertolak ke Kelantan ke? Tak, saya balik balik on the 22nd. Oh, okey. Kena kuarantin ke sana? Rasanya Oh, okey. sure lagi. Tak sure lah. Okey. So, kita sambung tajuk 10. Okey, tajuk 10 sebenarnya kita nak belajar. Kita ada paksi X, kita ada paksi Y. Kemudian kita nak tengok perkaitan di antara paksi X dengan Y tu dia berkadar secara langsung ataupun dia berkadar secara songsang. Kalau dia berkadar secara langsung, contohnya, adakah perhubungannya adalah kuat, lemah ataupun sederhana, ataupun perhubungan yang perfect. So, ada dua subtopik dalam tajuk 10. So, yang pertama dekat sini, Mama Z buat. Yang pertama ialah linear correlation. Okey, semasa linear correlation ni lah, kita nak kaji tentang hubungan antara pemboleh ubah tak bersandar dengan pemboleh ubah bersandar. Kemudian selepas kita dah menghasilkan garis, katakan kita plot macam tu, kita plot macam tu sekejap. Saya dapat call sekejap. Hello. Mama kelas dulu, nanti Mak balik. Saja je nak tanya. Okey. Mama kelas dulu Okey, Assalamualaikum. Salam. Okey, so Mama Z sambung, sorry. Okey, apabila kita dah buat linear correlation, sebenarnya tentang kita plot nilai. Apabila kita dah plot nilai, kita dapati dia seperti menghasilkan garis lurus. Garis lurus yang terbaik. Okey. Contohnya kita buat macam dalam fizik kan, garis lurus yang terbaik, contoh saja. Okey, garis lurus yang terbaik ni kita boleh cari persamaan itu Y sama dengan A tambah BX. Oleh kerana yang ini tentang ekonomi, kita bukan guna Y biasa, kita guna Y toncit. Okey, so tajuk 10.1 kita buat tebaran titik. Tajuk 10.2 kita namakan garisan lurus. Garis lurus terbaik tu kita bagi nama, iaitu Y toncit sama dengan A tambah dengan BX. Okey, dua benda saja. Sangat mudah. Okey. Jadi untuk tajuk menghasilkan linear correlation tu, okey, kemudian kalau kita dapat linear correlation tu, ada dua benda yang pelajar akan jumpa. Yang pertama, coefficient of correlation ataupun ringkasannya ialah COC. Dan satu lagi ialah coefficient of determination atau nama ringkasnya ialah COD. Okey. Semasa awak kira COC, setiap kali awak kira COC, awak mesti tahu cara untuk buat kesimpulan. Sama juga dengan COD, pelajar kena tahu cara nak buat kesimpulan. Kesimpulan ni kita akan buat perubahan yang mendadak pada semester ini kerana kita telah diberi teguran oleh profesor pada sesi lepas. Okey, teguran sepanjang Mama Z mengajar 18 tahun. Tahun itulah yang ditegurnya. Jadi tahun yang ke-19 kita cuba buat perubahan seperti yang telah ditegur. Okey, apa yang ada dalam coefficient of correlation? Sebenarnya kita sedang mengukur tentang betapa kuatnya perhubungan linear di antara two variable, iaitu variable yang pertama kita nak tengok
variable X. Perhubungannya dengan variable Y. Ada kalau dia garisannya begitu, kita panggil dia positive linear correlation. Kalau dia seperti warna merah, kita panggil negative linear correlation. Tapi dia punya cara dia sending ni, lemah ataupun kuat, kita kena kira nilai COC. Okey, macam mana nak kira nilai COC? Semasa exam final nanti, pelajar akan dibekalkan dengan rumus ini. Okey, pelajar akan dibekalkan dengan rumus ini. Jadi pelajar tidak perlu menghafal. Okey. Pelajar boleh nampak kan paparan Mama Z buat ni? Nampak. Okey. Rumus yang warna biru tu diberi. Jadi pelajar tak ada masalah sangat saya rasa. Okey. Dan untuk nota pelajar, Mama Z rasa muka surat 3 nota awak kosong. Okey, muka surat 3 nota awak adalah kosong. Dan kalau pelajar nak tahu dia punya istilah, ada di sini. Apa maksud semua-semua tu, Mama Z ada ringkaskan pada muka surat 3 yang baru. Okey, kemudian apabila pelajar dah kira, okey, dia dah masuk dalam rumus, masuk semua nilai dalam rumus, dia kira, akhirnya dia dapat jawapan 0.9675 contoh. Jadi semasa pelajar nak buat tentang interpret tadi, pelajar kena guna skala yang Mama Z tunjuk pada muka surat 4. Okey, 0.9675. Okey, dia berada di kawasan mana? Hijau, kuning, biru ataupun pink. Dekat mana kedudukan dia? Warna pink. Okey, warna pink. Maksudnya 0.9 ada kat sini. Jadi, ni nota lama kita. Nota lama kita dan kita telah mendapat teguran. Okey, apabila pelajar nak buat interpret, jawapan dia dekat sini ialah, nak interpret. Okey, pelajar kena kata strong. Ni Mama Z dah buat satu benda kat bawah ni. Strong, positive. Perkataan correlation ni Mama Z nak suruh awak tukar kepada relationship. Strong, positive, relationship. Between X and Y. Okey. Kalau pelajar kira-kira nilai R, tiba-tiba dia dapat kosong, ada negatif 0.357, maka pelajar berada di sini. Pelajar berada di sini. Jadi kesimpulan yang pelajar kena buat ialah weak negative relationship. Nanti pelajar gantikan perkataan correlation ni dengan relationship between X and Y. Itulah dia tajuk 10.1. Okey, Mama Z buka kepada soalan untuk tajuk 10.1. Ada masalah tak? Tak ada. Okey. So Mama Z teruskan dengan nota muka surat 6. Okey, katakan tadi pelajar dah kira dia dapat R sama dengan 0.9 berapa tadi? 9675. 9675. Tadi nilai R. Okey, nilai R ni adalah nilai coefficient of correlation. Okey, apabila Mama Z nak ajar coefficient of determination, mudah saja, dia merupakan R kuasa 2. Jadi kita ambil jawapan 0.9675, kita kuasa 2. Kita sambung macam tu saja. Nilai yang merah tu kita kuasa 2.
0.9675 kuasa 2. Jadi awak dapat 0.9361. 0.9361. Ini merupakan nilai COD. Kita panggil dia coefficient of determination. Kalau di sini tadi, di sini tadi awak bagi kesimpulan dia adalah strong linear relationship between X, Y. Itu kesimpulan interpret untuk COC. Jadi apabila kita nak interpret untuk COD pula, caranya ialah pelajar kena bagi dalam bentuk persen. Pelajar kena bagi dalam bentuk persen, iaitu dia menjadi 93.61%. Ingat warna kuning ni. Kemudian yang lain awak salin saja apa yang ada sini. Of the variation in Y that is explained by variation in X. Mama Z ringkaskan cara nak buat dia. 93.61% variation in Y is explained by the variation in X. Itu cara kita explain. Mesti ada tentang Y, mesti ada tentang X kat sini. Kemudian Mama Z minta tambah sedikit. Kalau kita ada 100, tolak dengan 93.61. So kita dapat ke situ 6.39. 6.39 caused by other factor. Kita buat pelengkap dia. Macam tajuk kebarangkalian, kita kena pastikan jumlah yang kuning ni mesti 1. Yang ni tambah dengan yang baru ni mesti cukup 100. 100% bersamaan dengan 1. Okey, Mama Z buka dulu kepada soalan untuk muka surat 6. Ada masalah tak? Boleh? Okey, kalau boleh next kita pergi kepada Mama Z skip latihan dahulu. Okey, Mama Z skip sekejap latihan ni sebab latihan mudah saja. Kita sekali arung menggunakan kalkulator nanti. Okey, so Mama Z teruskan lagi. Sekarang kita dah ada garisan itu. Hasil daripada kita plot scatter diagram. Yang pertama, nilai di sini 2, nilai di sini 3. Sini. Nilai di sini 2, nilai di sini 4. Nilai sini 3, nilai sini situ. 4 naik situ. Ini berdasarkan graf dan awak tak belajar yang ini. Yang ini junior awak nanti belajar. Okey, apabila kita dah buat scatter diagram, ia seperti membentuk satu garis lurus. Satu garis lurus begitu. Satu garis lurus begitu. Dan tugas untuk mencari apakah nama persamaan ini akan diambil alih oleh tajuk 10.2. Iaitu simple linear regression. Yang ini yang Mama Z belajar semasa PhD dulu tapi tak ada rezeki nak dapat title doktor tu kan. Mama Z belajar nama proses untuk dapatkan garis lurus ni kita panggil dia kaedah least square method. Kaedah least square method. Dan daripada kaedah itu kita akan menghasilkan regression line. Regression line, garisan yang warna merah tu lah.
Okey, apabila pelajar dah dapat garisan yang warna merah, pelajar dapati dia akan menghasilkan, kalau di sini ada titik, kalau di sini ada titik, di sini ada titik, bila Mama Z kira macam tu, Mama Z boleh cari nilai kecerunan graf. Kecerunan graf itu merujuk kepada regression coefficient. Cerunnya graf yang di tempat warna kuning ni, kecerunan warna kuning ni bersamaan juga cerun di sini. Sama saja. Sama juga dengan cerun di sini. Jadi kita boleh ambil mana-mana titik. Kecerunan tu namanya ialah regression coefficient, iaitu diwakili oleh nilai B. Dalam matematik, kita belajar Y sama dengan MX tambah dengan C, di mana M ini adalah kecerunan dalam matematik. Tetapi dalam ekonomi, kita menukarkan Y ini menjadi Y toncit dan kita tulis nilai A dahulu, barulah diikuti nilai kecerunan, nilai B dan juga X. Itu je perbezaan di antara matematik dengan ekonomi. Okey, sampai situ boleh faham tak? Kenapa ada Y toncit tu? Boleh? Boleh, sebab Mama nak jadikan ini video kepada orang lain nanti bila nak masuk college, esok dan lusa kan ada kelas ganti, lusa ada kelas ganti. Okey, Mama Z teruskan. Okey, the linear regression equation. Okey, sebenarnya dikata kat situ, that defines the linear relationship between two variables. Okay, the best fitted line, garisan yang terbaik yang Mama Z bagi tahu tadi dinamakan regression line, dan garisan yang terbaik itu boleh didapati dengan menggunakan least square method. Okey, apa yang dimaksudkan dengan garisan lurus tersebut? Okey, yang pertama, pelajar Mama Izzat ingatkan tak boleh tak tulis toncit tu, wajib tulis Y toncit sama dengan A tambah BX. Okey, kemudian rumus yang Mama Z labelkan nombor 1 ni akan diberi semasa exam. Okey, rumus nombor 1 diberi masa exam, iaitu bagaimana kita nak cari nilai B. Kemudian barulah kita cari nilai A. Kenapa kena cari B dulu? Sebab dalam rumus A nanti mengandungi nilai B. Okey, rumus nombor 2 ini ada 2 dalam exam nanti. Ada 2. Sama ada menggunakan rumus yang pertama, menggunakan data mentah, ataupun rumus kedua, iaitu dengan menggunakan maklumat tentang nilai purata. Okey, dia ada 2, sama ada yang kuning ataupun yang biru. Pelajar boleh pilih nanti. Okey, maksudnya soalan nanti semua dia bagi rumus. Dan soalannya daripada yang 10.1 dengan 10.2 ni boleh bergabung. Okey, kalau awak dah cari nilai A dengan B, nilai A dengan nilai B tu kita panggil dia perkali regresi, regression coefficient. Manakala kita tengok kat sini, nilai B itu pula seperti yang Mama Z cerita tadi tentang kecerunan garis-garis ni. Kecerunan garis-garis ni, ataupun kita panggil dia gradient. Okay? B is the gradient. Yang selalu kita kena interpret nilai B. Okey, nilai A pula kalau kita belajar matematik, Y sama dengan MX tambah dengan C, dan kita kata C ni adalah pintasan Y. Tetapi dalam ekonomi, Y toncit sama dengan A tambah BX, maka
maka nilai A ni pula merupakan y-intercept. Itu yang dinyatakan dalam nota nombor muka surat 14. Jadi, itu sahaja yang kita belajar dalam tajuk 10 secara teori. Okey, Mama Z tanya dulu pelajar, untuk teori dahulu ada masalah ke tidak untuk faham? Sebab kita tak buat latihan lagi, kita belajar teori saja. Tak ada, Mama. Tak ada. Boleh. Okey, sebab kisah tajuknya berkisah tentang kita plot graf, lepas dapat graf kita nak tahu nama garisan terbaik. Itu sahaja. Okey, so Mama Z nak ajar guna kalkulator. Mama Z dah hantar kepada pelajar rasanya cara penggunaan kalkulator tu. Okey, tapi Mama Z tunjuk dulu yang ini. Okey, yang ini tidak mencabar sangatlah, kita ganti nilai sahaja. Okey, ready? Sakit hidung pula duduk tempat sejuk ni. Okey, so Mama Z bagi masa sekejap dekat pelajar untuk masukkan nilai dalam rumus. Masukkan nilai dulu dalam rumus. Okey. So, kalau pelajar dah kira, sambil lipat baju masuk dalam beg tu kan. Okey. So, nilai N dia dah bagi 12. Jumlah XY kita ialah 672. Tolak dengan jumlah X 42. Ganti saja. Jumlah Y 239. Kemudian ada pecahan. Okay, ada pecahan kat situ. Per dengan, okey, yang pertama Mama Z nak buat yang bawah tu, Mama Z nak pecah kepada 2 lah. Yang pertama untuk X, yang kedua untuk Y. Mama Z pecahkan dia punya atap tu. Punca asalnya XY gitu, Mama Z tukar jadi punca X, punca Y. Mama Z guna properties. Okey, kemudian Mama Z isi nilai di dalamnya. Yang ini adalah nilainya ialah 12. Jumlah X kuasa 2, 186. Okey, tolak dengan jumlah X 42 kuasa 2. Yang itu semua Mama Z isi nilai X. Manakala dalam set yang kedua, 12, jumlah Y kuasa 2, 239. Tolak dengan, salah. Sila tengok. Jumlah X kuasa 2, 5475. Tolak dengan nilai jumlah Y, 239 kuasa 2. Okey, setakat tu boleh lagi? Memasukkan nilai saja, boleh tak? Boleh Okey, sebab soalan di sini find COC dan COD, lepas tu interpret both. Ada 4 soalan. Okey, ada 4 soalan. Okey, jadi kita pun ambil kalkulator, double check dengan Mama Z, Mama Z salah. Okey, pecahan yang di atas 12 darab 672 tolak 42 darab 239. Itu yang atas. Yang di bawah ada 2 set. Set yang pertama 12 darab 186 tolak 42 kuasa 2. Tu set yang pertama. Yang kedua, set lagi 1, 12 darab 5475
tolak 239 kuasa 2. Tekan sama dengan. Alamak, saya salah mana? Ada salah deh. Mak, Ya. kalau selesaikan dalam step dulu, tu last kali baru. Rugi masa. Rugi masa. Tapi Mama salah dah tadi. Kalau selesai satu-satu, dia sama je. Cuma awak rugi masa. Sebab awak ada kalkulator canggih. Mama Z salah masuk tu. Mula dah. Dia kena mula-mula je. Lama-lama kita okey lah. 12 darab 672. Tolak 42 darab 239. Okey, tu atas. Tak tertinggal dah rasanya. Okey, yang bawah ada set yang pertama 12 darab 186. Okey. Tolak 42 ni kuasa 2. Tu yang pertama. Okey, saya buat isi mudarat lah kot. Punca. Yang kedua 12 darab 5475. Tutup. Tolak 239 kuasa 2. Dapat gitu. Awak dapat tak sama Mama Z ni? Dah baca jawapan awak? Sama tak? Dia dapat KT 0.985. Saya pun sama. Sama. Salah mana? Sebab kuasa tu tak kurungan kot. Negatif 42 kuasa 2. Mungkin ke? Kan tak buat kurungan kan? Okey. So kalau pelajar buat kurungan, Mama rasa pelajar dapat betul. Mama tadi tak buat negatif 42 tu, kalau tak kurung, dia salah faham sebenarnya kalkulator. Nanti awak ni Okey, Mama nak jawapan yang betul teruslah. 0 point. Negatif 0.985. Okey, katakan pelajar dapat negatif 0.985. Yang awak dapat ni, itu namanya COC. Baru dapat COC. Kemudian Mama terus interpret. Oleh kerana ada negatif tu, pelajar kena sebut negatif linear. Ada satu lagi, strong. Tertinggal perkataan strong. Strong, negative, linear. Awak tukar perkataan relationship between X and Y. Dapat satu markah untuk interpret. Kemudian ada ruang kosong di bawah. Mama Z nak sambung soalan seterusnya, iaitu coefficient of determination. Jadi jalan kerjanya ialah R kuasa 2 sama dengan negatif 0.985 kuasa 2. Okey, awak akan dapat 0.9 kurungan negatif 0.985 kuasa 2. 0.9702. 9702. Yang Mama Z sedang dapat ni namanya ialah COD. Namanya adalah COD, iaitu Mama menjawab yang warna biru. Dan kemudian Mama Z kena interpret sekali lagi. Jadi cara interpret dia menurut nota tadi kena bagi dalam bentuk persen. Jadi 97.02% variation in Y is explained by the variation in X. Tu yang pertama. Kemudian Mama Z minta tambah tadi satu lagi. 100 tolak 97.02. So Mama Z dapat 2.98. 2.9x caused by other factor.
Barulah lengkap tajuk kita 10.1. Okey, Mama Z bagi peluang pelajar bertanya untuk tajuk 10.1. Okey ke tidak? Okey. Okey. Okey, kalau kita dapat soalan yang begini, maksudnya kerja kita ringkas. Kita tak perlu mengira, dia ringkas dan cuma kita tak tahu jawapan akhir kita betul atau salah. Okey, kemudian kalau soalan tanya seperti nombor 2, example 2, maka pelajar kena cari data mentah dahulu sebab kita tak tahu jumlah X berapa, jumlah Y berapa, kita tak tahu. Jadi kita kena guna bantuan kalkulator. Okey, Mama Z dah hantar video kan cara nak tekan kalkulator warna hitam. Warna putih, kalkulator warna putih. Tengok tak video? Medan Arfah buat video tu, tengok tak? Sebab Mama Z menggunakan kalkulator warna putih. Warna silver. Untuk pelajar guna kalkulator warna hitam putih tu, dah ada video rasanya dihantar. Harap pelajar tengok Okey, Mama Z guna apa yang Mama Z ada. Okey, tengok betul-betul Mama Z nak guna kalkulator ni. Kalau data mentah begini, jawapan akhir kita akan ada dalam kalkulator dah. Okey, so Mama Z tengok mode. Okey, Mama Z nak pergi kepada nombor 3, statistik. Dan Mama Z sedang membuat A plus BX tu nombor 2. Jadi Mama Z ada dia punya table kita sekarang. Okey, nilai X Mama Z 3. Tekan sama dengan 3. So Mama Z sedang baca sini 3. Masukkan yang kedua, 2 sama dengan 1 sama dengan 4 sama dengan 5 sama dengan 3 sama dengan. Sekarang Mama Z ada 6 data. Okey, gerakkan cursor ke sebelah sini. Kita naik ke atas cari pasangan. Okey, pasangan 3 ialah 10. 10 ni. Masukkan dalam kalkulator 10 sama dengan 8 sama dengan 7 sama dengan 12 sama dengan 16 sama dengan 11 sama dengan. Jadi table tu Mama Z dah masukkan dalam kalkulator. Okey, tekan button AC. Okey. Maksudnya sekarang pada jadual ni, kalau pelajar nak buat latihan nanti, pelajar dah boleh masuk dah 3, 2, 1, 4, 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tinggal 4, 5, 3. Dah. Lepas ni tugas pelajar nak cari jumlah X pula. Kemudian pelajar masukkan Y pula. Y dia 10, 8, 7, 12, 16, 11. Yang ini pelajar buat begitu je, tak payah kira. Tak payah kira. Sekarang kita nak cari jumlah X. Jumlah X, kalau kita kira secara biasa, 3, 5, 6, 10, 15, 18. Tu kalau kira dengan mulut. Kalau guna kalkulator tadi, kita tekan button shift 1. Mama Z ambil nombor 3 tu, sum. Apa benda kita nak ada kat sini? Jumlah X nombor berapa jumlah X? Jumlah X nombor 2 kan? Nombor 2. Okey, tekan nombor 2. Sama dengan. Dia bagi dah jumlahnya adalah 18. Okey, pelajar nak tahu lain pula. Tekan shift statistik sum. Nak tahu jumlah Y pula, nombor 4. 64. Jumlah Y adalah 64. Macam tu.
Walaupun nilai di sini Mama Z tak isi, Mama Z kena cari juga nilai dia tu. Okey, nilai dia shift 1 sum jumlah X kuasa 2 nombor 1. Mama Z dapat 64 juga. Jumlah X kuasa 2 sama dengan 64. Okey, tekan lagi. Shift 1, 3, nombor 3. Mama Z dapat 734. Jumlah Y kuasa 2, 734. Last sekali, shift 1, 3, kemudian nombor 5. Mama Z dapat 214. Ni 214. Ni adalah jumlah XY. Okey, semua nilai ada dalam kalkulator. Okey, kemudian tengok betul-betul. Mama Z sedang membuat COC sekarang, menggantikan nilai. Okey, Mama Z menggantikan nilai. Bilangan N ni, awak tengok berapa bilangan pasang. Bilangan pasang yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi N kita adalah 6. Jadi kita masuk dalam rumus. Sama dengan 6. XY kita 214. Tolak jumlah X kita 18. Jumlah Y 64. Per dengan, yang bawah pula. Mama Z buat ada 2. Yang pertama sini ada 6. X kuasa 2 kita 64. Tolak dengan jumlah X kita 18 kuasa 2. Mama Z buat kurungan kali ni. Ada set satu lagi. 6. Kemudian Mama Z ada 734. Tolak dengan 64 kuasa 2. Okey. N kita tadi 6. N kita tadi 6. Kemudian double check jawapan anda dengan jawapan Mama Z. Mama Z tak nak kira sebab kita dah susah-susah dahulu. Okey, tengok macam mana Mama Z nak cari jawapan. Okey, awak tekan shift, awak tekan 1. Shift 1. Awak pilih nombor 5. Awak sedang mencari nilai R. Nilai R nombor apa? Okey, nombor 3. Nilai R tu nombor 3. Jadi awak masuk nombor 3. Tu jawapan dia. 0.971. Jadi jawapannya ialah 0.971. Okey, ada soalan tak cara nak dapat jawapan akhir ni? Just masuk gitu lah lagi ya. Masuk gitu dah siap dapat jawapan lagi dah. Tak payah kira. Kalau kira macam Mama Z kira contoh 1 tadi, kalau kita careless, jawapan kita salah. Hak ni kita susah sikit masa masuk table ni je. Lepas tu kita akan dapat jawapan terus. Okey, kita tengok soalan tanya apa ni. Iaitu Mama Z nak buat pembetulan soalan. Find Pearson product moment coefficient of correlation and interpret. Sama tak soalan awak dengan Mama Z ni? Ke Mama Z dah betulkan Mama Z punya? Dah check soalan awak? Pearson product moment coefficient of linear correlation and hence interpret the value of R. Sama tak cara soalan ditanya? Sama, sebab Mama Z ada buat pembetulan sebab ada typo hari tu. Jadi Mama Z dah kira dah nilai R. Sekarang dia suruh interpret. Oleh kerana nilainya 0.97 dan dia adalah positif, jadi interpret dia akan jadi strong positive linear relationship between
X and Y. Itu cara kita nak interpret. Kemudian soalan yang seterusnya, dia suruh cari coefficient of determination, simbolnya ialah R². Lepas tu dia suruh interpret lagi sekali. Okey, so kita tengok Mama Z mencari R² sama dengan 0.971 kuasa 2. So, semasa ambil jawapan kalkulator ni, Mama Z tak boleh ambil jawapan ni. Mama Z kena tarik hak baru. 0.971 kuasa 2. 9428. 0.9428 jawapan dia. Okey, kemudian itu baru R². Oleh kerana dia nak interpret, pelajar kena bagi jawapan persen 94.28%. Variation in Y is explained by the variation in X. Ayat dia standard yang tu. Kemudian 100 tolak dengan 94.28, 5.72. 5.72% caused by the other factor. Itu template cara menjawab soalan final nanti. Okey, nombor 3, pelajar boleh rujuk VSLT. Okey, nombor 7, pelajar boleh rujuk VSLT. Mama Z nak sudahkan example yang ke-6. Example yang ke-4. Okey, example yang ke-4. Ready? Kita nak buat satu soalan saja untuk yang ini. Dia harap boleh membantu. Okey, ataupun kita try dulu. Apabila kita nak mencari linear regression equation, kita sebenarnya nak kaji tentang Y toncet sama dengan A tambah BX. Jadi perkara yang pertama, boleh ke? Tak putus ya? Okey, perkara yang pertama. Apa dia? Boleh. Okey, Y toncet sama dengan A tambah BX. So, perkara pertama kita kena cari B dulu. Okey, B dulu, maklumat kita ada 15 pair. So, B sama dengan 15. XY kita 7, 2, 8, 6, 7. Tolak jumlah X 495 darab dengan 2025. Kita gantikan nilai dalam rumus. 15. X kuasa 2 kita 7783 tolak dengan 495 kuasa 2. Oleh kerana semua dia bagi, semua soalan bagi ni, dia bagi semua, maka jawapan kita kena kira. Berbanding contoh tadi, kita yang kena cari benda yang dalam kotak ni, jawapan dah ada dalam kalkulator. So, exam nanti, Mama Z harap dia keluar yang macam tu lah, yang macam guna kalkulator tu. Okey, so kita try yang ini, double check. Betul tak jawapan Mama Z? Pecahan, Mama Z kena keluar daripada menu sekejap ni. Shift ni. Okey, keluar dulu. Dia akan jadi pecahan, baru boleh ada. 15 darab 72, 867. Tolak 495 darab 2025. Tu yang atas. Yang bawah 15 darab 7783. Tolak 495 kuasa 2. Okey, dah bercek dengan Mama Z jawapan ni, betul tak? Betul, Mama. Betul. Sekejap negatif 0. Awak baca sekejap nilai awak tu. Awak baca nilai awak. Negatif 0.7 0
65. Ni adalah nilai B. Okey, lepas siap nilai B, Mama Z akan masukkan nilai B dalam rumus A pula. Okey, masukkan nilai B dalam rumus A sama dengan jumlah Y. Jumlah Y yang ini. 2025. 2025 bahagi dengan N kita 15. Kemudian tolak ni operasi, nilai B kita tu negatif. So dia akan jadi positif sini. 0.7065 darab dengan jumlah X. Jumlah X 495 per dengan 15. Okey, cuba kira dapat berapa? (2025) per dengan 15. Jadi tambah dah. 0.7065 darab 495 per 15. Double check dengan Mama Z. Mama Z tak print skema. Kita tak dapat 158. Awak ni Mama Z nak tulis 158.3145. 3145. Ni nilai A. Okay, jadi linear regression line dia kena buat Y kena ada toncit sama dengan A 158.3145. Okey, lepas tu kita tengok nilai B kita negatif 0.7065x. Inilah dia regression line. Okey, ada tak soalan sampai situ? Tak ada. So soalan exam nanti dia mungkin macam nombor 5. Dia banyak data. Apabila banyak data, kebaran kalian untuk pelajar careless tu sangat tinggi. Jadi nak sangat pelajar. Okay, nak sangat pelajar berhati-hati semasa menjawab soalan-soalan ini. Okay, perlu berhati-hati. Mama Z pergi kepada contoh 6 sebagai penutup. Okay, contoh 6 sebagai penutup. Dan dalam video tu pun Madam Arfah buat contoh 6. Okay, Mama Z tunjuk lagi sekali. Okay, so Mama Z clear data sekejap. Okay, mod saya ambil statistik dan saya ambil nombor 2. Okay, saya akan masukkan data tu nilai X dulu. 55, 54, 56, 53, 53, 57, 58. So saya ada 7 data. Okay, saya ada 7 data. Saya akan masukkan ke dalam ni pula. Yang pertama 3.3, 2.9, 3, 3.5, 3, 3, 3.4. Okey, semua data kita masukkan dah. Okey, kemahiran memasukkan data tu penting. Seterusnya, kita tekan AC, kita tekan Shift, tekan 1 dan kita cari sum, nombor 3. Saya cari dahulu sum X, nombor 2. So, saya dapat 386. Double check dengan Mama Z. Jumlah X sama dengan 386. Double check, betul tak? 55 tambah 54 tambah 56 tambah 53 tambah 53 tambah 57 tambah 58. 386. Kalau kita kira guna kalkulator biasa-biasa dapat 386. Okey, sekejap saya kira yang biasa sekejap 3.3 tambah 2.9 3, 3.5 3, 3, 3.4.
Okey, sekejap 22.1. Double check. Shift 1. Sum. Saya nak cari nombor 4. Oh, lain. Double check betul tak Mama Z ni? Dapat 49 ke? Jumlah Y. Maksudnya data yang Mama Z masuk tu mungkin ada salah. Mungkin ada salah. Jadi masa masuk memang kena hati-hati gila-gila gitu. Saya clearkan sekejap. Semula saya masukkan sekali lagi. Nombor 2. Okey. 55 54 56 53 53 57 58. Okey, dah. Okey, so ada 3.3. 2.9. 3. 3.5. 3. 3. 3.4. Okey. So saya test lagi sekali. Double check. Nombor 4. Baru betul. Okey. Jadi the moral of the story, tekan calculator tu, tekan molek. Okey. Jadi lepas ni awak senaraikan semua jumlah X, jumlah Y, apa-apa tu. Senaraikan semua. Lepas tu barulah awak masukkan ke dalam find linear regression. Yang ini warna biru. Betulkan Mama Z? Sebab buku rujukan sebelum ni tak kisah ada toncik tak ada. Mulai tahun lepas profesor tu marah. Dia kata kena ada toncik. Y toncik sama dengan A tambah BX. Kemudian walaupun nampak begini, awak kena masukkan ni, nilai B ni awak kena guna rumus dulu. Lepas dapat nilai B ni, baru boleh guna nilai A pula. Barulah terhasilnya Y toncik. Okey, selepas awak dapat persamaan tu, dia ada contoh soalan dia, siapa yang dah buat? Y toncik sama dengan apa? Kau belum try lagi? Belum try. Nanti contoh. Contohnya pelajar dapat 5 tambah. Ni awak tipu-tipu je ni. Contoh. Kemudian dia tanya berat baby apabila berat mak dia 54.5. Maksudnya tempat X ni nanti ganti dengan 54.5. Nanti dia akan dapat berat baby berapa. Ni contoh saja ni. Kemudian soalan yang ni pula, dia tanya pula berapa pula berat baby, the weight of mother, berapa berat mak jika dia bagi nilai Y pula adalah 3.1. Dia pusing-pusing persamaan yang kita dapat. Yang tu tak ada masalah. Okay. Kemudian soalan B, find the Pearson coefficient of correlation. Yang ini dia patah balik soalan COC dan interpret, dan dia patah balik soalan COD dan interpret. Yang soalan B dengan C ni subtopik 10.1. Yang soalan A ini adalah 10.2. Walaupun kita belajar berpecah-pecah, sebenarnya soalan exam boleh ditanya dalam satu soalan saja. Selesai tajuk 10, tetapi pelajar kena tengok video untuk pelajar sudahkan nota kuliah tajuk 10. Okey, Mama Z buka kepada soalan kalau nak bertanya. Okey, nanti pelajar kena penuhkan ruangan nota bab 10 ni. Kena belajar kira juga, berhadapan dengan soalan juga. Okey, ada soalan tak sebelum awak masuk kelas lain? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita jumpa minggu depan di college secara atas talian lagi.
diharap tidak ada kes-kes positif lah. Okay? Bawa lah ubat-ubat, baju raya sekali, bawa sekali dah. Biskut raya, baju raya, duit raya, minta selalu nama. Kod-kod tak boleh kelik dah. Saya tengok lonjakan sangat besar dalam kumulatif COVID semalam sangat tinggi. Okey, itu saja daripada Mama Zack. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Mama. Thank you Mama. Welcome. Gimana?